Hello, hai, Assalamualaikum. Rambut PKP lah katakan. Hai bang, Assalamualaikum. Salam, sorry je lambat. Ada hal. Tak apa. Kita orang pun sorry juga. Takut abang ada apa-apa hal ke kan. So, okay, proceed. Yalah, okay, mula-mula saya kenalkan diri dulu lah bang. Okay, saya Raisya Safia daripada Foundation Science in UiTM. So, sekarang ni apa yang kita orang tengah buat ni, kita orang tengah buat assignment pasal macam mana kita nak spread awareness tentang endangered species ni dekat public. So, itulah saya terfikir untuk PM abang. Tak tahu pula abang memang terima interview daripada student lain. Saya baru tengok tadi. Selalu, So, selalu je. Selalu je. So terima kasih lah abang sebab terima kami punya invitation ni. So, kami maksudnya, siapa tadi? Aisyah, Raisya, apa? Raisya. So, Raisya ni represent kawan-kawan untuk buat assignment lah. Uh, tadi abang macam salah faham. Kita orang berlima dan saya Oh, one yang apa handle social media. Uh, okay, sebab dia sebenarnya projek dalam projek tau. okay. Faham macam tu. Okay. Sekejap, Apa? ni asasi yang dekat, kalau dulu orang panggil Palam Sekarang Palam lagi ke? Oh, sekarang dah dekat Dengkil. Okay, okay, okay. Sorry. Ada orang call. Okay, so anyway. Ah, Ha? kita mulakan dengan abang pula lah. Kenalkan diri. Oh, okay. Berapa tadi? Sekejap Nama nama saya Haikal. Orang orang kenal. Orang kenal aku. Tak tahu lah orang. Mungkin ada kau orang tak kenal. So, Haikal. Most of people akan kenal saya. Kalau pergi dekat MS Studio, saya akan kenal saya sebagai Haikal Leom. Hmm. Saya graduate from UMT, Universiti Malaysia Terengganu, 2015, Bachelor Science, degree Marine Biology, specialization Marine Biology, in bracket Marine Biology. Second, then saya further study, buat Master in Philosophy, specialization in Environment. Hmm. Research study lah, bukan coursework. Maksudnya tak ada pergi kelas, buat research macam biasa. And then and then graduate 2019 and expected convo tahun lepas lagi sebenarnya, tapi COVID, and then convo sekarang postpone sampai convo tahun ni, hujung tahun ni. Ah, And sekarang full time video editor, full time content contributor untuk MS Studios. So kalau nampak muka ni kat MS Studios, dekat sembang pasal sains, marine biology, zoology, ni lah antara orang yang contribute content dekat MS Studios pasal topik-topik macam tu. So, betul lah. apa Kita lagi nak orang tahu? kenal dari situ. Rasanya tu je kot. Boleh macam kita proceed. Okay. Okay, jadi soalan yang pertama apa pendapat abang tentang tahap kesedaran masyarakat dekat Malaysia ni tentang kepupusan haiwan dengan tumbuhan? Ush, direct terus Dia tak ada macam intro lah. Abang boleh define lah. Apa ni, endangered species tu apa? Tak, ni tak. Kita pergi kepada masalah terus. Oh, boleh juga abang nak intro dulu. Abang rasa kepupusan haiwan tu apa dulu? Uh, Sekejap. Saya ada ni. Okay, anyway, tak payah. So,
endangered species, um, endangered species, hmm, okay, endangered species ialah spesies yang mana kalau ni apa yang saya faham daripada pembacaan, dia ada well defined dia tapi saya tak ingat lah exact word by word. Maksudnya spesies yang spesies yang numbers dia semakin berkurangan, which defined by number less than 1,000 ataupun less than 5,000 macam tu, tak ingat lah, ada range number dia. So kalau number of species ni dah masuk dalam kategori ini sebagai spesies terancam. So kalau antara yang terancam dekat Malaysia pun antaranya macam harimau Malaya. Harimau Malaya last time, hari tu saya pergi field dekat Kedah. Kedah dulu ada dekat dorang punya hutan harimau, tapi last reported dorang estimate kurang daripada 200 ekor dekat dalam hutan sekarang. Which is serupa sangat sikit lah. And then gajah okay lagi regarded that kalau kita tak rate of orang poacher dia, orang pergi memburu dia tak naik dengan cepatnya lah. So yeah, apa soalan tadi, kenapa orang tak kisah pasal endangered species? Bukan, tu soalan nanti. Dia soalan Okay. tahap kesedaran yang abang rasa lah, tahap kesedaran masyarakat dekat Malaysia ni. Dia macam ni, macam soalan dia how well people are aware tentang endangered species lah. Tentang kepupusan semua ni lah. Dia macam okay, contohnya kalau kita tengok kat surat khabar ke berita ke kat Twitter kan, regardless of umur kan, maksudnya daripada sekolah rendah sampai ke orang yang 50-an, 60-an kan, dia macam berita tentang tapi kena langgar tapi mati kena langgar dekat nak cross highway ke semua. Benda tu akan lalu kat timeline kita lah. Benda tu akan lalu dekat surat khabar kalau mak ayah kita baca kan. Tapi macam okay, tapi kena langgar, dan proceed dengan life kita, pergi makan. Dia tak ada macam another step macam tapi kena langgar, okay, kita perlu buat something tau. So macam tu je, dia just macam ada dalam surat khabar, ada dalam Twitter, kita sedar, okay, kita proceed dengan life kita. Sebab itu je kot tahap orang, sorry to say lah kalau mana-mana orang terasa kan. Tapi terus speaking macam tu lah, kalau macam benda tu berlalu dekat timeline kita just tapi kena langgar. Macam tu je, just macam tu je. Then selagi mana tapi benda tu okay dan bagus, sebab selagi mana benda tu keep on lalu kat timeline kita, maksudnya lagi banyak orang, lagi banyak media expose tentang tapi kena langgar ke, kalau WhatsApp tapi ataupun harimau kena langgar, harimau mati, ada je media buat coverage kan. Selagi tu orang akan aware, orang macam take alert. Hari tu baru je tapi kena langgar, hari ni dah ni kan. Tu juga kan. So bila media keep on spreading the news, kalau media keep on keluarkan berita-berita macam ni, lagi mudah orang aware lah kot, lagi mudah orang untuk cakna dan tahu pasal endangered species. So untuk level sekarang macam tu je kot. Dan kita tak boleh nak deny juga, ada juga orang-orang yang macam tadi saya cakap tadi, okay, just lalu dekat timeline and then move on dengan life. Dan ada juga satu lagi bahagian orang lain, kumpulan orang lain yang macam pergi sampai to the extent yang macam pergi expose kalau orang ada orang nak memburu haram kan, pergi halang kan, ada kumpulan lain, volunteer lain. So ada je yang kumpulan macam ni dan ada juga orang yang macam ni. So tapi most of people akan ke yang saya cakap tadi, yang first tadi, sebab kita tak boleh neglect yang urbanization, permodanan dan kebandaran itu ialah antara penyumbang untuk
orang kurang aware. Harap jawab soalan. Boleh bang, jawab sangat. Okay, Sekian macam je. apa? Tak lah, okay. Okay, macam tadi abang cakap, kita memanglah tengah, Malaysia ni adalah satu negara yang membangun kan. Memang kita kena buat pemodenan tu. Kena macam terpaksa nak kena tebang hutan, buat satu pembangunan baru, tambak laut. Jadi macam mana kan kita nak ada dalam win-win situation. Di mana kita boleh membangun dalam masa yang sama kita boleh jaga haiwan dengan tumbuhan. Um, Benda tu super duper tricky tau. Super duper tricky. Uh, Sekejap So benda tu super duper tricky tau. Sebab macam mana benda tu dia definitely akan ada macam law ataupun undang-undang untuk protect benda ni tau. Tapi nak membangunkan apa panggil, nak membangunkan uh, pembangunan sama naik dengan menjaga wildlife tu sangat tricky. Contohnya macam mana kita nak bangunkan bangunan tanpa menggunakan tanah baru. Kita tak nak guna perkataan merosakkan hutan. Kalau kita tak pergi ambil tanah baru, which is tanah baru yang tak pernah diusir lagi, yang ada hutan, dia tak boleh nak buat bangunan baru. So yang salah satu cara yang orang menggunakan law ialah orang wartakan hutan-hutan ni. So macam orang boleh buat development, tapi sampai this area je. Beyond that area, preserve untuk those wildlife. Sebab wildlife ni dia ada yang macam dia super duper endemic, super duper terbergantungan dia terhadap ekosistem tu sangat tinggi. Contohnya dekat Cameron Highland ada satu siput babi api. Dia endemik dekat Cameron Highland tu, sampaikan dia perlukan temperature yang exact macam tu, dia perlukan pokok makanan dia yang macam tu, dia perlukan humidity, kelembapan dia macam tu. So kalau kita neglect kan, kita buat pembangunan, kita akan jeopardize salah satu daripada tiga ni, atau kemungkinan ketiga-tiganya menyumbabkan orang susah nak hidup. So benda tu susah lah. Salah satu cara lah kita wartakan macam kebanyakan law ataupun undang-undang yang sedang buat. And then lagi satu ialah benda ni unpopular opinion saya lah kan. Unpopular opinion saya ialah satu, kita domesticate spesies ni. Faham tak domesticate ni? Domesticate ni ialah maksudnya kita macam mana? Kita kurang wildkan dia untuk dia boleh hidup dekat dengan kita. Contohnya ialah satu haiwan yang dah domesticate kan ialah sugar glider. Sugar glider sebenarnya tak sepatutnya ada orang pegang main kan. Sebab dia sepatutnya ada kat hutan. So orang dah domesticate, dah boleh nampak dekat pet shop tu kan. So kita tak tahu lah, mungkin lah untuk preserve dan sentiasa adakan spesies tu supaya spesies tu tak mati, domesticate kan zirafah lah kot, boleh lari tengah-tengah jalan raya. Tapi unrealistically speaking lah, sangat-sangat unreal dan sangat-sangat unpopular opinion lah. Definitely akan ada orang akan tak bersetuju dengan apa yang saya cakap. So saya tak kisah pun kalau orang tak bersetuju, sebab itu pendapat dia dan inilah pendapat saya. Tapi pada sama, see a bigger picture that kita boleh preserve the animal lah, domestication pun. Tapi dah kan ada banyak juga benda-benda lain yang kita kena consider lepas daripada kita buat domesticate tu. Contohnya kalau kita nak domesticate buaya lah kan, wildness buaya tu akan hilang, dia dah tak ganas. So memang bagus, tapi
kita akan hilang over time bila domestication ni berlaku, saiz dia akan berkurangan, maksudnya dia akan makin lama makin mengecil. So buaya yang korang nampak macam besar-besar macam lembah bujang. Bejah senang, sorry, lembah bujang pula. Lembah bujang yang Kedah tu. Bejah senang tu besar kan. So dia akan jadi macam tetap besar lengan je buaya. So ya, tu antara benda yang drawback dia kot. Tapi kita dapat preserve lah those animal. Domestication kot. Tapi unpopular dan ya, kalau siapa-siapa yang tengah tengok live ni dan kalau video ni terkeluar kat luar sana, orang akan bash lah. So, okay, saya tak risau pun. Orang ada apa pendapat masing-masing. Okay, Okay. kalau macam abang kan more kepada marine kan. Ada ke contoh-contoh haiwan yang sebenarnya dah apa ni salah satu endangered species yang kita tak tahu? Endangered species yang orang tak tahu lah. Macam kurang terdedah lah macam tu. Ada. Tak. Okay, macam mana kita nak tahu dia endangered kalau kita dah, macam mana kita, okay, first of all, macam mana, dengar soal, dia punya, ada benda kelakar kat sini tau. Macam mana kita letakkan dia endangered kalau kita tak tahu yang dia tu endangered. So maksudnya kita tahu dia endangered dulu, kita tak okay nah, how endangered, kita labelkan dia endangered. So macam kita dah tahu dia endangered. Tapi antara mungkin lah soal refer balik soalan ni, endangered species yang tak popular kot, yang macam orang tak care sangat kan. Antaranya ialah a few species of coral. Coral, ada beberapa species coral. Ada satu coral ni, ada satu coral ni dia hanya akan breed ataupun keluarkan dia punya telur dengan sperm tu, dia hanya keluar pada dalam 2 tahun sekali tau. So dalam 2 tahun sekali, dan generally speaking semua orang tahu dan benda ni facts kan. Korang nak grow 1 cm, it take them about 1 year to 2 years. So dalam 1 tahun diorang boleh grow 1 cm je panjang diorang. So jadi okay, so untuk 2 tahun dia nak keluarkan telur dengan sperma dia, dan sperma dan telur dia ni keluar dekat persekitaran air. So bukannya masa diorang bersenyawa kan, diorang tak bersenyawa, tak bersenyawa in contact lah. Maksudnya diorang akan lepaskan sperma dengan telur dekat air, dan diorang akan senyawa dalam air yang kita berenang tu. So dalam kita berenang tu ada sperma diorang. Okay, so anyway, benda tu je. Okay, so bila jadi macam tu, dia punya cabaran ialah macam resort. Kalau ada certain resort yang neglect, macam buat boat lalu lalang kan, ada boat lalu lalang, ada traffic, in term of traffic tourist yang datang situ. The more tourist berada dekat kawasan yang coral tu ada tadi, spesies coral tu ada, the stressor the species become lah. So maksudnya lagi stress, diorang susah lah nak keluarkan telur, lagi susah untuk diorang nak kebolehan untuk diorang tu bersenyawa kan, telur diorang tu bersenyawa. Itu antara satu-satunya species coral. And then next adalah apa lagi ya, mangrove lah. Mangrove ecosystem as general lah kot. Mangrove ialah bakau. Bakau sebenarnya dia lebih, okay, bakau, ramai orang ingat bakau ni associate dengan darat sebab bakau dekat dengan tanah. Tapi bakau lebih associate kepada laut berbanding berdarat, sebab kebanyakan dan fisiologi diorang pun, diorang ada specialized cell untuk secrete balik garam yang dikeluarkan, garam yang diorang serap daripada air laut. Sebab bakau ni diorang ada dekat kawasan laut, dekat kawasan macam intertidal, kawasan yang macam kawasan yang macam menerima ombak laut. So bila diorang selalu terima ombak laut, air garam, partikel-partikel garam tu akan terkena dekat diorang punya batang. So diorang ada specialized cell untuk serap dan lepaskan balik. So bakau as general, kebanyakan pokok bakau antara yang endangered lah, sebab orang akan tebang kawasan bakau ni untuk buat kolam udang ataupun buat penempatan baru. So bakau antaranya lah. Dan kalau katakan bakau,
termasuklah juga macam monyet-monyet kat kawasan bakau tu, buaya, dugong, then dugong dugong pun antara, dugong selain daripada bakau, dugong juga boleh jumpa dekat kawasan um, seagrass bed. Seagrass dengan seaweed lain tau. Seagrass lain, seaweed lain. Rumpai laut dengan rumpai laut dengan rumput laut. So dua benda yang berbeza. So kawasan rumput laut ni ialah kawasan di mana boleh jumpanya seagrass ni, boleh jumpanya dugong. So seagrass kat Malaysia tak banyak dan sikit, tapi ada orang payah sangat nak jumpa dugong sebab, tapi orang boleh tahu kat kawasan tu ada dugong sebab bila dia makan dia akan ada macam trail tau. Sebab dia, dugong ni dia grazing, dia macam lembu. So bila dia makan dia akan ada laluan macam cantik je laluan dia. So bila orang tengok, oh dia ni macam ada satu laluan cantik je. Sebab yelah seagrass tu tiba-tiba putih kat tengah-tengah kan. Warna hijau tiba-tiba putih kat tengah-tengah ada laluan. So maksudnya kat sini ada dugong makan. So maksudnya kawasan tu ada dugong tapi kita payah nak nampak dugong tu. So dugong antara yang terancam lah, susah nak jumpa. Dan banyak lagi lah beberapa ikan, stok ikan yang kita makan dekat hari-hari yang kita makan dan jumpa dekat pasar pun antara yang terancam juga. Contoh macam ikan tongkol. Perasan tak? Saya dulu pernah intern dekat, ni baby lama sangat tak apa ni. Tak apa, silakan abang. Saya pun Uh, seram. Dulu saya pernah intern dekat Jabatan Perikanan. Intern dalam 3 bulan macam tu. Saya dapat akses lah, pernah akses data perikanan. Ikan tongkol. Ikan tongkol. Raisya orang mana? Terengganu, Kedah? Saya orang Melaka. Okey, Melaka. So, ikan tongkol yang makan dekat dalam nasi dagang tu kan. Kalau pernah Ah, makan nasi dagang. Ikan tongkol. Ikan tongkol ialah spesies tuna. Dekat dengan spesies tuna. Dia keluarga yang sama dengan spesies tuna. So, ikan tongkol ni, 10-20 tahun dulu, ikan tongkol sebesar 2 meter tu normal tau. 2 meter tu normal. 2 meter besar maksudnya. Besar. Normal tau. Dekat Malaysia. Normal. macam saya Satu. salmon. Lebih kurang. 10-20 tahun yang lepas. Kira normal lah. Tapi sekarang kalau pergi pasar, tongkol besar-besar lengan je. Itu pun dah kira macam matured. So menunjukkan yang dorang antara spesies yang terancam lah. Sebenarnya dorang matang cepat, tapi pembesaran dorang terbantu kat situ. So itu antaranya. Dan leatherback apa? Leatherback sea turtle. Penyembelih-penyembelih. Last time baru hari tu dorang spotted leatherback naik dekat Bangkok tapi tak naik dekat Terengganu. So itu antaranya juga ah. So dekat 15 tahun, 20 tahun dah leatherback tak naik dekat Malaysia tapi naik dekat Terengganu. So itu Terengganu tu antaranya lah. Bangkok sorry. So itu antaranya lah unpopular endangered species, marine species lah. Banyak lagi sebenarnya. Tapi nanti takkan habis cerita pasal benda tu je. Ada soalan lain kan? Okay abang, macam sekarang ni mostly masyarakat fikir kita kena jaga haiwan yang pupus, yang hampir pupus ni adalah untuk apa ni, generasi akan datang lah supaya diorang dapat diorang dapat nampak haiwan dengan tumbuhan tu. Tapi abang rasa apa yang lagi penting daripada ni? Macam apa yang kaitan haiwan dengan tumbuhan ni dengan ekosistem ke, ekonomi kita ke? As simple as those animal yang provide those animal yang ada dekat wildlife tu provide food on our table. So kalau dorang tak ada, kita tak dapat makan apa-apa saja yang ada kat atas meja kita. Okay, memang cakap yalah, tapi lembu tak duduk kat hutan, apa dah kita nak jaga? Lembu kita ternak. Okay, macam mana dengan buah? Macam mana dengan rambutan? Macam mana dengan uh, macam mana dengan buah? Macam mana dengan sayur-sayuran? Okay, macam ni. Logik dia macam ni. Kalau tak ada burung dekat hutan kan, okay, kita back tu pada macam mana benda ni boleh jadi domino effect satu benda akan lead pada satu benda. Mula orang potong cabang hutan, potong hutan, okay, hutan mati.
pokok mati, pokok tumbang. Dekat pokok ada apa? Ada sarang burung kan. Burung pun tak ada. Burung tak ada rumah. Anak dia mati sebab pokok tumbang. So bila tak ada burung, burung tak boleh membesar. Burung tadi tak boleh pula tolong bunga rambutan tu untuk pollinate, untuk tersebar kan. Supaya bila ada penyebaran pollination tu lah akan menyebabkan bunga tadi boleh menjadi buah. Kalau tak ada, bunga tu akan mandul lah. Dia akan dia akan kekal menjadi bunga tanpa menjadi buah. Sebab buah itu ialah reproduction kepada pokok kan. So dia tak boleh nak pollinate. So bila tak ada boleh nak pollinate, lama-lama kita tak boleh nak dapat pokok rambutan. So lama-lama kita tak akan dapat makanan yang kita makan. So as simple as those ecosystem, those wildlife ni provide our food and put the food on the table, sampai ke as complex as kita tak boleh nak generate income, kita tak boleh nak generate ekonomi. Macam mana? Kalau tak ada coral yang cantik, kalau tak ada pokok yang cantik, siapa nak datang sebagai tempat pelancongan? So, jadi macam datang-datang, okay, datanglah ke Pulau Sipadan, kita orang ada coral cantik, datang. Mana ada, tak ada apa, dah pasir je. So, macam orang pun takkan datang Sipadan untuk melancong. Datanglah ke Taman Negara untuk tengok pokok-pokok yang rare, Rafflesia yang cantik, yang besar, yang hanya ada dekat kawasan Southeast Asia ni saja. Tengok-tengok jumpa tak ada. So orang akan kata, oh Malaysia ni scam. Tak ada semua spesies yang terancam ni. So as simple as dorang provide food on the table to the larger scale sampai ke bigger picture ialah dorang provide ekonomi kepada negara kita. Sebab tu itu kepentingan dorang endangered species ni. So kalau kita tak menjaga dorang, macam mana dorang nak jaga kita? Betul. Okay bang, sekarang ni kalau kita tengok banyak je NGO ke ataupun badan-badan yang berkaitan dengan ni lah, nak jaga kepupusan haiwan dengan tumbuhan ni. Yang Macam ES Guardian lah. Allahu Akbar. Macam ni kita nak spread awareness ni, tapi abang rasa kenapa still ada masyarakat yang still, contohlah macam sekarang ni banyak je lagi orang yang guna straw. Even kita tahu penyu tu dah nak pupus dah. Abang rasa kenapa masyarakat, certain masyarakat still berfikiran macam ni? Kita dah terlalu lama hidup senang, kenapa nak susah? Betul juga. Kita dah terlalu lama hidup dengan kemewahan tu. Mula-mula straw dicipta bukan untuk orang. Straw dan sudu, okay, ini benda fact tentang straw kan. Straw dicipta bukan untuk semua orang tau sebenarnya. Dia untuk membantu pada orang yang tak boleh makan dan tak boleh guna tangan Parkinson untuk minum tau. Itu fungsi straw sebenarnya. Dan macam, yelah orang Parkinson dia nak pegang mak, macam mana dia tumpah lah dia kan. So fungsi straw ialah untuk benda tu. But over time benda tu akan hilang dan dilute lah. Dan kita akan macam best je diorang ni kan. So yeah. Dan waktu apa-apa benda mula-mula dicipta, kita akan mula-mula dicipta, kita macam mana ini untuk bisnes, daripada bisnes perspektif lah kan. Bila kita nak buat bisnes, kita tak akan highlightkan keburukan bisnes kita, nanti tak untung lah kan. So kenapa diorang nak highlightkan yang straw ni nanti, okay, korang boleh makan straw ni akan memudahkan hidup korang tak perlu macam pegang dah mak tu, korang macam sedut je kan. Tapi nak tahu tak, dia akan merosakkan ekosistem. Ada ke bisnes nak beritahu macam tu? Tak ada kan. Sorry. So ya, kita dah, itu antara salah satu sebabnya. And then kita, lagi satu ialah kita berada dalam generasi yang berbeza tau. Saya percaya yang kalau betul lah kan apa yang saya nampak ni, generasi yang 20-an ke 30-an sekarang, 90s lah, 90s, yang mana bila pada zaman remaja dorang, kebanyakannya
bukan sorry 90s yang bila pada masuk universiti sekarang 90s sekarang dah berumur berapa 30 30 sampai ke 30 sampai ke 21 20-an macam tu. Those 90s yang mana bila masuk waktu diorang zaman universiti, dan universiti lah tempat yang sekarang ni lah kot banyak mengekspreskan, banyak membuat satu kempen tentang ban polystyrene, makan dekat universiti jangan ada polystyrene. Kebanyakan universiti dah buat macam tu lah. Tak ada straw dekat kampus, pergi even dekat Kuala Lumpur sendiri kalau nak cari posen semua kan. Those 90s generasi ni bila dah besar diorang lebih aware daripada generasi 30-an ke atas sekarang. Sebab diorang yang ni ialah generasi yang lama. Sorry kalau tengok kena bash ni. So diorang yang ni ialah generasi yang tak ada kempen macam yang saya cakap tadi waktu diorang membesar. Kita dibesarkan daripada universiti, dibesarkan dengan ada kempen-kempen macam ni. So kita akan bawa benda ni sampai kita membesar dan kita akan inherit benda ni kepada anak-anak kita. So tak heran lah kalau kita, so ada orang cakap untuk betul-betul berjayanya kempen tanpa straw ataupun tanpa plastik ni, kena hapuskan generasi ni dulu. Habiskan generasi yang 30 ke atas ni, bagi diorang mati dulu. Nanti akan datang, regardless that kempen tu berterusan sampai dan berterusan lah daripada generasi kita sampai ke generasi yang akan datang. So berterusan, so kempen tu mungkin boleh berjaya. Keberjayaan dia tu lebih tinggi daripada ni lah. So kalau nak start dengan kempen, yelah kalau benda tu kan orang cakap berlentur buluh biarlah dari rebungnya. So daripada kecil budak-budak kita dah adopt diorang guna straw besi, plastik ni guna yang recyclable kan, dah semua. So dia akan membesar dia akan jadi sama yang lagi better lah. Plus lagi satu lah faktor kenapa ada masalah macam ni ialah perbezaan sosioekonomi lah. Orang yang sosioekonomi dia tinggi, pendapatan dia tinggi, pendapatan isi rumah dia tinggi, pendapatan isi rumah dia stable, ekonomi dia stable, lebih educated. So bila lebih educated, lebih terbuka minda dia untuk menerima benda-benda macam ni. Saya tak mengatakan yang sosioekonomi rendah akan menyebabkan dorang adalah orang penyumbang kepada masalah ni. Tak, saya tak kata macam tu. Tapi kita pun tahu rendahnya sosioekonomi, kurang kebolehan seseorang itu untuk pergi ke sekolah, untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan education terbaik. So bila tak dapat education terbaik, kat mana kempen-kempen tadi bermula dekat kawasan-kawasan yang pendidikan yang ada. Contohnya dekat universiti, dekat sekolah. So kurangnya diorang terdedah dengan kempen ni dekat pusat pendidikan tersebut, kuranglah juga diorang untuk menerima kempen ni dan terapkan benda tu dalam diri diorang. So sosioekonomi tu memainkan peranan lah. Kita pun tengok kan orang yang kaya, yang well educated ni lebih menjaga kan. Saya tak kata, tapi kita boleh nampak, saya tak kata, tapi kita boleh nampak yang diorang ni lebih menjaga, tapi ada juga yang kurang menjaga. Dan kita nampak juga yang sosioekonomi rendah ni kadang-kadang agak ni lah. So habis lah, ni minta kecam lah. Tapi saya spill out lah benda tu sebab kita nampak benda tu kan, yang sosioekonomi memainkan peranan lah. So kalau solution lah rendahkan gap sosioekonomi tu, maksudnya kurangkan jurang antara orang yang terlalu kaya dan orang yang terlalu miskin, rendahkan dia. Dan tapi ada juga yang kaya, yang greedy as hell. Lepas tu ada yang kayak yang sosioekonomi rendah tapi menjaga gila-gila. So ya, Ya, dia depends juga kan orang. Harap menjawab soalan. Okay, Abang rasa pendidikan flora dan fauna ni apa kepentingan dia? The most important thing lah yang macam mana nak cakap yang sekejap saya buat ayat balik. Abang rasa kenapa? Tulis. Pergi susun, pusing kan. Perkataan duduk sini, ni duduk sini, ni duduk sini.
Okay, ni abang rasa kenapa pendidikan tentang kepupusan flora dengan fauna ni penting? Hmm, kalau kita tak kalau kita tak didik orang, kita tak akan aware. So kalau kita tak aware, benda tu akan hapus, benda tu akan hilang. Uh, tapi kalau dan benda tu dah saya dah explain dari point sebelum ni. So tapi mungkin point tambahan, aspek yang manakah penting untuk pendidikan program fauna ni ialah aspek cross the aspect. Maksudnya semua aspek penting. Tak kisahlah benda tu marine ke, tak kisah benda tu terrestrial ke, tak kisahlah benda tu hutan ke, tak kisahlah benda tu pencemaran bunyi, pencemaran bunyi, pencemaran kimia, pencemaran biologi, semua. So semua tu pun orang perlu tahu dan kita perlu tackle lah. Dan kenapa juga antara benda lain kot, kenapa benda macam flora fauna ni penting untuk pendidikan, flora fauna ni penting, uh, kebersihan kot. Kalau kita tak menjaga, kalau kita tak menjaga, tak diberi pendidikan, saya suka bagi uh, analogi ataupun view yang simple lah kot, tak perlu bigger picture. Uh, kalau kalau kita tak menjaga flora fauna, kita tengok Kuala Lumpur kan. Kalau pergi Kuala Lumpur kan, kita tengok landscape orang cantik kan. Macam landscape pokok orang trim macam cantik kan. As simple as kita menjaga pokok yang tepi jalan tu, kita nampak cantik dan sedap mandang, bersih je Kuala Lumpur kan. So, kalau tak menjaga flora fauna, tak akan serabut dengan banyak kotor sampah. So, kebersihan kot. Bila kita menjaga semua flora fauna ni, dia akan lebih nampak bersih, persekitaran tu akan nampak lebih bersih, selamat dan sihat. Kalau kotor, yalah, masalah nyamuk denggi semua tu tak perlu kita cakap kan. Virus semua. Okay, saya rasa dah sampai last soalan ni. Okay, abang rasa apa harapan abang untuk masyarakat? Maksudnya apa yang sekurang-kurangnya masyarakat ni boleh buat untuk mengatasi masalah kepupusan ni? Boleh cakap dah give up dengan society. tak, guna. Tak, kalau betul lah, so dia akan ada macam, saya pernah je jumpa orang kan, dia cakap dah give up dengan society kan, suruh buat ni tak nak dengar, suruh buat ni, kita suruh educate ni tak nak. As simple as share the story, share the news. Dia kan ingat yang problem mula-mula tadi, once semua masalah tentang wildlife, endangered species ni, orang keep on sharing, benda tu akan keep on circulate dekat media, benda tu akan keep on sentiasa dekat Twitter kita, benda tu akan sentiasa kita nampak kat Instagram kita. So bila benda tu keep on sentiasa ada, so tak heran lah kalau benda tu boleh di-tackle. Dia apa, lagi ramai orang share, lagi besar voice yang akan terkeluar, lagi besar the louder the noise will become lah. Maksudnya lagi banyak orang share, lagi macam orang nampak benda tu nampak teruk. So bila nampak lagi teruk, lagi mudah lah kalau benda tu orang nak tackle. Dan bila lagi nampak teruk dan orang akan nampak lagi penting lah benda tu, kita akan cakap tak benda yang kita akan cakap pasal kasut kita dekat kawan kita? Tak kan? Sebab kita rasa kasut kita tak penting. Ada orang akan cakap dalam conversation harian dia, ada orang akan cakap pasal kuku dia panjang lah. Macam, dah makan, kuku aku panjang. Orang tak cakap kuku dia panjang sebab dia rasa benda tu tak penting. So orang akan cakap benda yang penting. Orang akan selitkan dalam conversation dia kalau benda tu penting. So regardless of berapa pentingkah benda tu kepada orang lain, itu another story. Tapi bila dia cakap dalam conversation dia dah put energy untuk keluarkan perkataan untuk disebut dalam conversation dia tu, menunjukkan benda tu cukup penting bagi dia untuk dia gunakan tenaga dia untuk bercakap.
siapa nak cakap benda tak penting? Siapa yang nak cakap, nak habiskan tenaga dia untuk benda yang tak penting kan? So, yeah, keep on sharing lah. Sesimpel itu sampailah ke kalau banyak sangat tenaga tu, pergilah join conversation pula, conservation volunteer punya program super duper banyak. Tapi tak tahu lah masa PKP ni ada lagi ke tak lah. Sebab waktu belajar, masa belajar tu memang antara best lah. Kalau Raisya ada peluang untuk sambung dalam bidang macam ni, um, join aku program-program conversation lagi. Conservation ni contoh macam saya dulu saya pernah buat hatchery penyu. Kita orang pernah join hatchery, buat hatchery penyu. Maksudnya masa tu WWF punya. So ya, kita orang buat hatchery penyu. So itu antaranya lah, hatchery penyu. Dan apa lagi banyak lah, banyak. Waktu universiti antara tempat yang best lah untuk buat those conservation punya activity, volunteerism semua ni. So kalau ada banyak energy lah. Kalau macam pada yang siapa yang tengok ni, kalau tak ada energy yang banyak, macam malas nak buat conservation, nak buat hatchery pun lalai lidah. Buka Instagram, tekan share pun dah cukup membandai, cukup membantu lah. Macam tu lah. The more you share, the more the news will become circulate. The bigger the news circulate on social media, the louder the noise, the more important it will become to the society lah. Macam share ES Guardian punya IG lah kan bang? Itulah, siapa yang tengok ni boleh follow ES Guardian, Endangered Species Guardian. Diorang ni penjaga spesies terancam. Siapa nak jaga spesies terancam, diorang akan jaga. InsyaAllah. Abang, nak jawab tak? Saya ada nampak satu komen kat sini. Okay. Macam ni nak kasih generasi 30 ke atas ni aware tentang alam sekitar. Tentang alam. Generasi 30 ke atas ni, dia payah dan tricky sebab satu, diorang tak main social media sangat. Dan okay, fine, diorang main social media, Facebook. Diorang tak main Twitter macam kita, diorang tak main Instagram macam kita. Dan kebanyakan diorang akan main Facebook. So, keep on sharing dekat Facebook kot. Keep on sharing dekat Facebook. Kalau, contoh lah kan. Benda ni kelakar sebab, contoh. Saya selalu imagine benda-benda kelakar dalam kotak saya. So, sorry kalau saya gelak seorang-seorang. Contoh kan, ayah kita kan, buka Facebook, scroll Facebook. Tiba-tiba ada pasal tapi kelanggar, seorang share. Kita kata, aku akan nak buka Facebook tengok pasal tapi kelanggar, ada scroll ke bawah lagi. Tapi kelanggar. Apa hal tapi kelanggar ni dekat 5 orang share? So, dalam lama dia akan klik nak tengok juga berita tu. Nampak? So, itulah kot cara dia, orang ni kan. Cara untuk kita awarekan diorang. Kalau kita nak pergi, kita pergi cakap kat ayah kita, nanti pergi pasar tak payah ambil plastik. Kau nak kena marah ke apa? So contohlah, kat YouTube ada banyak kan video-video macam orang ni beli apa ni? Orang ni beli something kat pasar, dia bawa plastik dia. Ada satu video tu best lah. So dia bawa plastik dia, lepas tu daripada masa dia ambil plastik tu dekat pasar sampai dia rumah, tak habis dalam masa setengah jam, plastik tu dah dibuang. So kalau semua orang keep on share dekat timeline ayah dia video ni, ayah dia pun annoy, dia tengok dia kat aware lah. So mula dia akan nampak je benda tu dia tak klik je. So tapi dah dekat 10 orang, 20 orang say share, dah hari-hari pula tu. So akan klik lah. Orang akan keep on, kenapa lah share sangat, orang akan tengok. So akan aware. So macam tu je kot antara ni. Kalau kita nak bercakap ni plus ini paling klise lah kot. Kalau tak boleh mencegah dengan tangan, boleh cegah dengan mulut. Kalau tak boleh mencegah dengan mulut, mencegah dengan hati. Tapi hati inilah selama-lama iman. Itu je lah kot paling boleh buat. Tapi dengan cara yang tadi, insyaAllah boleh kot. Yes, at least we share. I student uni sekarang, tak ada aktiviti langsung, duduk rumah je. Yep. Share pun antara ni. Ni apa? Member ke apa? Al-Fatihah. Bukan Maybe followers ES Guardian.
Oh, okay. Baru nak tengok. Okay. Okay. So, ada Okay. apa lagi nak tanya? Last word abang. Last word. Last word apa ya? Hmm, Untuk student ke untuk promote apa bidang abang ke kan? oh, ya promote Yes Garden ni. Ah, kalau, okay. Ni antara benda yang saya selalu cakap lah kepada semua orang lah. Kalau ada peluang, kalau ada peluang sekarang, ada peluang sedikit kecil pun, pergilah diving, pergilah menyelam, pergilah ambil snorkeling lah. Kalau takut nak menyelam, takut panik, lemas kan. Okay, ni kita momokkan sikit kan. Diving ni boleh lemas tau kalau salah prosedur. Tapi the chance tak lah kot sebab dah follow prosedur betul, keselamatan tu ialah number one priority. So taklah lemas. Tapi kalau ada peluang untuk diving pergi menyelam, pergi menyelam. Sebab korang tak akan tahu yang apa akan ada kat dalam laut tu selagi korang tak pergi menyelam. The first moment saya menyelam, saya freeze tau. Freeze. Saya freeze, saya tak tahu nak buat apa sebab satu cantik, dua, tengok kat TV besar ni. Asal dalam real life lagi besar macam tu. So first okay, haiwan pertama saya encounter waktu saya nak buat lesen waktu nak buat lesen dah kena pergi menyelam dekat field lah. Haiwan pertama yang saya encounter teka apa dia? Menyelam. Menyelam. Penyu. Diving. Penyu sebesar 2 meter. Kira-kira kalau kita menyelam badan kita macam ni kan. Badan kita horizontal kan. Badan kita macam ni kan. Dia punya kepala kan kita menyelam macam ni. So kaki kita akan tambah lagi dengan kita punya fin. Kaki itik tu, fin tu. Kaki itik tu sini. Saya punya kepala sampai saya punya fin saya tengok sama panjang dengan dia. Ish. Besar gila. Besar gila. Dan dia tua lah. Dia macam ada lumut-lumut belakang dia kan. So pergilah menyelam. Ada peluang sekarang menyelam. Sebab korang takkan tahu sampai bila dos korang yang cantik ni dengan penyu tu masih ada dekat dunia ni. So selagi mana diorang ada, enjoy the moment lah until it last lah. Selagi kalau benda tu dah hilang, Allah dah tarik nikmat untuk pergi tengok penyu tu dah tak ada, kau akan regret for the rest of your life lah. Sebab kau akan nampak benda tu dekat TV je. Tak best lah. Feeling tengok kat TV. Okay, TV tu dah best. Pergi dekat field, tengok depan mata, depan Google, rasakan air dalam, rasakan tangan dalam air. Kita menyelam tu, dia lagi ada level lah. Dia bukan macam 3D, bukan setakat 4D punya cinema yang gerak-gerak tu kan. Bukan setakat tu lah, dia tahu 5D, 6D, 6 sense pun kot. Nah, itu je kot. Itu je lah. So, itu last word lah. So, daripada situ, korang boleh faham yang apa yang akan saya nak cuba sampaikan a bigger picture. Daripada situ, korang akan faham yang kenapa perlunya menjaga endangered species. Dari situ, korang akan faham kenapa bestnya biologi. Ambil benda tu saja. Kalau ada peluang untuk menyelam, pergi ambil snorkeling. Korang akan faham semua lain lagi. So ambil peluang untuk pergi menyelam dulu. Okay bang. Okay. Last saya nak cakap terima kasih bang sebab terima kami punya invitation ni. Tiba-tiba je kan. Saya terkejut tak bila abang reply. Sebab mostly influencer ni macam nak reply tu potensi untuk diorang reply ni susah sikit lah. Sebab saya bukan influencer. Tak adalah, abang kan famous juga. Okay, so anything else? Dah tak ada dah abang rasa. Okay, so thank you juga kepada Yes Garden sebab bagi peluang untuk saya bercakap. Saya suka bercakap tapi saya cakap merapu banyak. So harap semua orang faham lah. Kalau tak faham nanti kita boleh cut boleh buat video dekat MS Studio. Boleh. Collaboration bang. Terima kasih bang. Okay, thank you. Thank you Yes Garden. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.